TV KPM. Angan-angan dengan gurindam. Bangkitlah, bangkit. Mengapa tidur lama sangat? Di mana dapat mencari negeri sekaya negeri kita? Bangkitlah, bangkit. Timah sudah dimasak, sudahlah hangat. Mengapa dibiarkan bangsa lain mengambil biji kita? Bangkitlah, bangkit. Tidakkah ingin menjadi kaya dengan bangat? Mengapa dibiarkan bangsa lain bertanam getah di tanah kita? Bijih dan getah. Bijih dan getah. Inilah jalan kekayaan yang tentu hasil negeri kita yang besar dapat di situ. Bijih dan getah. Bijih dan getah. Dari sebab itu, bangkitlah. Bangkit. Omar Mustafa. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua yang menonton Didik TV KPM. Saya Nisaki, pengacara anda hari ini di slot menengah atas. Kita akan sama-sama belajar mata pelajaran sejarah topik tingkatan 4. Jadi Nisa harapkan murid-murid di rumah, semua yang menonton bersedia, ambil buku, ambil pen, buku teks, sediakan apa yang patut untuk sesi kita pada hari ini. Topik kita, nasionalisme di negara kita. Sebelum itu, jom kita nak persilakan Cikgu Baihaki dari SMK Mahmud Raub Pahang. Apa khabar Cikgu? Selamat datang. Kabar baik, terima kasih. Terima kasih Cikgu kerana bersama-sama dengan kami. Saya nak minta Cikgu ceritakan dengan lebih lanjut topik kita hari ini, Cikgu, nasionalisme. Silakan Cikgu. Ya, terima kasih Nisa. Sebelum saya ceritakan tentang topik yang kita akan belajar pada hari ini, saya tidak berseorangan. Baik. Saya ditemani oleh 4 murid dari latar belakang yang berbeza. Baik, boleh kita berkenalan dahulu dengan mereka, Nisa? Boleh Cikgu, murid-murid di rumah kita pun mula nak kenalan. dari negeri Terengganu. Silakan. Silakan. Perkenalkan diri anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Najah binti Yusof dari SMK Megapaji Alam, Kuala Terengganu, Terengganu. Terengganu. Terima kasih. Kita Baik. beralih ke hiruk pikuk di ibu kota Kuala Lumpur, ya Nisa? Baik, boleh Cikgu. Ya, perkenalkan diri anda, silakan. Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Kartik Satyasilan dari SMK Sungai Besi, Kuala Lumpur. Ya. Terima kasih Kartik, selamat datang. Dari Seterusnya, SMK Cikgu. Sungai Besi, Nisa, Ya. ya. Kita terbang ke Malaysia Timur dari negeri Sarawak. Sarawak. Silakan. Perkenalkan diri anda. Selamat sejahtera semua. Saya Javier Abel bin Jubrin daripada Sekolah SMK Anang, Sibu, Sarawak. Hai Javier, terima ya. kasih bersama-sama dengan kami. Baik, kita pergi kepada murid yang keempat dari wilayah Persekutuan Labuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raslinah binti Zakaria daripada SSN SMK Mutiara WP Labuan. Terima Wilayah kasih, Persekutuan Roslina. Labuan, ya. Baik, itu Nisa. Jadi tajuk kita hari ini, sebelum saya terangkan tajuk, saya nak minta murid respon sedikit. Apakah makna sajak yang kita boleh kaitkan yang saya deklamasikan tadi dengan tajuk kita pada hari ini? Ada siapa-siapa nak memberikan idea? Silakan. Silakan murid-murid kita. Siapa?
Ke cikgu nak panggil? Ya, Javier. Silakan Javier. Penulis marah sebab hasil kekayaan negara diambil oleh orang luar. Penulis marah, cikgu. Marah, perasaan marah itu. Dan perasaan itulah yang kita nak belajar hari ini. Iaitu tajuk kita pada hari ini, iaitu sejarah tingkatan 4 berkenaan dengan nasionalisme di negara kita. Nasionalisme ini ialah suatu perasaan, Nisa, perasaan cinta akan tanah air. Jadi, apakah pembelajaran kita pada hari ini? Kita akan lihat dari sudut latar belakang kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita. Kita juga akan lihat faktor, kita akan lihat perkembangan nasionalisme dan akhir sekali kita akan menganalisis kesan gerakan nasionalisme di negara kita. Baik, kita mulakan dengan tajuk yang pertama, iaitu kesedaran nasionalisme di negara kita. Baik, bila kita sebut perkataan nasionalisme ini, dia merujuk kepada perasaan di dalam diri kita ini, iaitu perasaan cinta akan tanah air. Apabila kita lihat perkataan kesedaran ini pula, dia merujuk kepada tindakan, idea responsif mana-mana masyarakat terhadap sesuatu. Maka bagaimanakah reaksi, idea dan juga tindakan masyarakat kita dalam perihal nasionalisme ini yang kita akan bincangkan pada hari ini. Baik Nisa, timbul persoalan, adakah nasionalisme ini sesuatu yang baru atau sebenarnya dia sudah pun lama dalam lipatan sejarah negara kita? Baik, kita akan lihat dari sudut kronologinya. Kita bermula bagaimana gerakan nasionalisme ini pun sudah ada sejak daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi, apabila Melaka diserang dan ditawan oleh Portugis pada 1511 ini. Kepimpinan dan juga Sultan Melaka iaitu Sultan Muzaffar Shah dan juga Sultan Mahmud Shah ini berusaha mendapatkan semula Melaka kerana elemen kesedaran pentingnya tanah air kepada mereka biarpun gagal. Yang kedua, kita lihat bagaimana perjuangan Sultan Kedah mendapatkan semula Pulau Pinang yang telah jatuh ke tangan Syarikat Hindia Timur Inggeris atau juga dikenali sebagai SHTI. Ya. Baik, ketiga, kita lihat bagaimana perjuangan pemimpin tempatan yang bersifat setempat, ya, mewakili tempat masing-masing. Misalnya kita ada tokoh seperti Tok Janggut, Rentap, Haji Abdul Rahman Limbong, ya, dan ramai lagi yang mewakili masyarakat setempat dan juga mengikut negeri lokaliti yang kita ada pada hari ini. Dan kesedaran itu ialah hasil daripada tindak balas mereka terhadap tindakan penjajah yang agak keras terhadap penduduk. Baik, seterusnya kita lihat bagaimana pada awal abad ke-20 ini, ya, muncul satu gerakan Islah di Timur Tengah yang merancakkan lagi kesedaran nasionalisme di negara kita. Apabila munculnya tokoh-tokoh seperti Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, Haji Abbas Muhammad Taha dan juga Syekh Al-Hadi, ya. Kita lihat di sana ada potret Rashid Ridha, ya, yang mempopularkan gerakan Islah di Mesir. Dan lepasan daripada Timur Tengah ini kembali dan juga memperjuangkan idea tentang kemajuan, pendidikan, pembangunan dan juga perubahan dalam kehidupan masyarakat. Dan ada juga kelompok nasionalis yang menggunakan elemen penulisan kreatif dan akhbar ini. Apabila munculnya tokoh seperti Zakbar ini, Zainal Abidin Ahmad ini, dan juga tokoh seperti Muhammad Rakawi Yusof, Abdul Rahim Kajai, ya, Ibu Zain dan Fatimah Yaakob ini menggunakan elemen penulisan kreatif seperti cerpen, novel, artikel dan sebagainya untuk memberikan mesej kesedaran kepada masyarakat. Dan yang terakhir, Nisa, ada juga kelompok nasionalis yang menggunakan pertubuhan sosioekonomi bagi memperjuangkan gerakan nasionalisme. Kita lihat golongan seperti yang berpendidikan Inggeris dan Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob, ya, ada Ishaq Haji Muhammad, Ahmad Bustamam dan juga Burhanuddin Al-Hilmi. Mereka menggunakan pertubuhan sosioekonomi untuk memberikan mesej kesedaran kepada masyarakat. Walaupun mereka berdepan dengan kekangan kewangan, undang-undang, intimidasi daripada penjajah British ketika itu, tetapi semangat nasionalisme mereka sangat kuat sehingga mereka berjaya untuk meneruskan gerakan nasionalisme di negara kita. Ya, betul tu. Kita telah menyentuh serba sedikit latar belakang tentang kesedaran nasionalisme yang muncul di negara kita sejak lama dahulu lagi. Betul. Dan kita akan pergi ke topik seterusnya selepas ini. Yang di rumah, jangan ke mana-mana. Kita rehat dulu. Kembali selepas ini di Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali menonton Didik TV KPM bagi slot menengah atas mata pelajaran sejarah topik tingkatan 4. Kita akan pergi pula kepada faktor-faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Silakan Cikgu Baihaqi. Ya, baik Nisa, terima kasih. Tajuk yang kedua kita nak belajar hari ini ialah tentang faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita. Baik, ada 6 faktor kesemuanya jika kita rujuk kepada buku teks, tetapi kerana kekangan masa dan keterbatasan waktu, kita nak tengok kepada 3 insya-Allah ya. Tapi saya berikan dahulu secara umumnya terdapat 6 faktor kemunculan gerakan nasionalisme di negara kita. Yang pertama ialah peranan agama, yang kedua penulisan kreatif, ketiga media cetak, keempat sistem pendidikan, yang kelima kemunculan golongan intelektual dan yang keenam pengaruh luar dan serantau. Baik, kita nak lihat kepada faktor yang pertama. Faktor ini ialah punca ya. Apa sebab gerakan nasionalisme itu wujud di negara kita? Yang pertama ialah kerana adanya penulisan kreatif, iaitu hasil kesusasteraan seperti novel, cerpen dan puisi daripada tokoh nasionalis yang menzahirkan keperitan hidup bangsa yang dijajah serta penderitaan rakyat. Seperti yang saya deklamasikan dalam sajak tersebut, itulah gambaran bagaimana penulis ini menggunakan kaedah kesusasteraan ini untuk menyuntik elemen kesedaran itu. Ya. Yang kedua kita lihat apakah impak atau kesannya semangat nasionalisme itu berjaya ditingkatkan dalam kalangan penduduk. Dan jika kita lihat kepada contohnya novel Melur Kuala Lumpur yang ditulis oleh Harun Aminur Rashid. Yang kedua, cerpen cerita Awang Putat Abdul Rahim Kajai. Dalam cerita ini digambarkan bagaimana realiti kehidupan yang hampir sama dengan masyarakat di luar sana, dan kritikan sosial itu dimasukkan melalui elemen kesusasteraan ini. Dan ada karya seperti di dalam gambar ini dan di dalam buku teks juga kita boleh lihat bagaimana karya seperti Putera Gunung Tahan dan juga Anak Mak Lela Gila yang ditulis oleh Pak Sako ini menulis dalam bentuk satira ataupun sindiran dalam maksud yang tersirat, tetapi sebenarnya mengandungi mesej-mesej mengkritik penjajah dan juga mengkritik orang Melayu supaya bangkit daripada lamunan dan mimpi. Yang kedua ialah kerana adanya peranan media cetak. Apabila ada akhbar seperti akhbar dan majalah yang memainkan peranan menyalurkan maklumat dan juga berita. Contoh, kita lihat bagaimana akhbar terawal iaitu Jawi Peranakan, Nisa. Jawi Peranakan ini ialah antara akhbar perintis di alam Melayu. Ya. Mereka lah yang menjadi pelopor kepada kegiatan menulis akhbar ini yang diikuti oleh akhbar-akhbar lain yang kita bincangkan. Bagaimana Jawi Peranakan ini diterbitkan pada setiap hari Isnin dengan jumlah kos hanya 30 sen saja, tetapi impak dia menjadi perintis kepada akhbar seperti Sekolah Melayu yang menjadi bahan bacaan di sekolah-sekolah Melayu pada waktu ini. Ya, kerana pada zaman ini tidak ada bahan bercetak atau silibus seperti yang kita ada pada hari ini. Jadi akhbar inilah yang memainkan peranan untuk menyebarkan maklumat kepada murid-murid. Kemudian ada akhbar seperti Al-Imam ya di dalam gambar ini. Kemudian ada akhbar Neraca Pengasuh ya yang ditulis oleh Tok Kenali di sebelah Nisa tu. Itu ulama besar dari bumi Kelantan, Nisa, ya, menulis majalah Pengasuh. Dan juga di Sarawak ada akhbar seperti akhbar Fajar Sarawak yang mengkritik tentang dasar pemerintahan Brooke. Baik, kita lihat yang ketiga, yang ni pengaruh luar dan serantau. Ya, pada zaman ini di luar sana, di luar daripada alam Melayu ini sudah berwujud tokoh-tokoh dan juga gerakan nasionalisme di luar negara. Ya. Jadi sebab itulah saya lukiskan gambar ini. Sebab tokoh ni bila sebut nama maklumlah. Kalau sebut Nisa K, semua orang kenal. Ya. Tapi kalau sebut nama tokoh ni jarang orang nak kenal dan ingat. Ya. Tapi bila kita hasilkan dalam bentuk gambar, insya-Allah ia akan kekal dalam ingatan kita. Contohnya kita lihat di sebelah saya ini ialah gambar tokoh. Siapa agaknya, Nisa? Kenal ke? Saya ingat yang sebelah tu ada Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ya. Yang ini? Yang ini saya tak pasti. Ada yang nak bantu ke atau cikgu nak beritahu ada saya? Ada yang nak bantu atau nak memberikan maklumat. Agak-agak ni gambar siapa ni sebelum saya terangkan? Najiha? Najiha tahu tak potret siapakah yang ditunjukkan? Najiha, ini potret siapa ni?
Pakcik mana pula ni dilukis oleh cikgu? Najihah? Tak pasti. Tak apa, saya bantu. Ini ialah Dr. Sun Yat-sen dari negara China. Ya. Bagaimana Dr. Sun Yat-sen ini mencetuskan revolusi yang menamatkan pemerintahan dinasti Manchuria di China dan memberi inspirasi kepada tokoh di dalam negara kita. Begitu juga seperti yang Nisa sebut tadi ialah Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi di India ini memberi inspirasi kepada kita bagaimana perjuangan tanpa menggunakan kekerasan, ya, menggunakan diplomasi ini berjaya untuk memperjuangkan hak bangsa India dan juga membebaskan mereka daripada jajahan pemerintahan British. Kemudian kita ada tokoh yang dekat dengan negara kita seperti di Filipina di depan Nisa tu, siapa namanya? Jose Rizal. Jose Rizal, ya. Nampaknya Nisa minat betul dengan Jose Rizal ni. Jose Rizal juga menulis novel seperti Noli Me Tangere, dan juga dia mencetuskan gerakan revolusi di Filipina menentang penjajahan Sepanyol, ya. Jadi bagaimana gerakan-gerakan ini memberi inspirasi kepada tokoh di dalam negara kita untuk turut sama membawa elemen kesedaran nasionalisme ini dalam kalangan masyarakat. Begitu juga dengan pelajar yang belajar di Timur Tengah, Nisa, ya, apabila mereka terjebak dengan gerakan Pan-Islamisme, ya, yang dicetuskan oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani. Dalam gerakan ini, kerana banyak negara Islam mula dijajah dan jatuh ke tangan kuasa barat, dan era khalifah orang Islam ini mula tamat, maka muncul kesedaran untuk membangkitkan semula Islam yang dilihat semakin tertindas ini. Ya, jadi jika kita lihat keseluruhan ini, baik dari sudut di peringkat luar antarabangsa dan juga di peringkat serantau, ia juga memberi inspirasi dan pengaruh untuk tokoh dan masyarakat kita mula untuk mencetuskan gerakan nasionalisme di negara kita. Baik, itu serba sedikit tentang faktor, Nisa. Ya. Mungkin kita boleh tengok kajian literatur yang dibuat oleh murid untuk kita kongsikan bersama pada hari ini. Boleh, cikgu, tak ada masalah. Sebelum itu ada yang nak tanya soalan? Nak tanya soalan ke? Kalau ada yang ada soalan, mungkin berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Cikgu Bahagi sebentar tadi. Kalau tak ada soalan, Najih ada soalan. Silakan, Najih. Tanya saja, jangan malu dan jangan takut. InsyaAllah Nisa boleh jawab. Macam mana semangat nasionalisme boleh ditingkatkan dengan hanya baca novel atau cerpen, cikgu? Bagus soalan dia, Nisa. Macam mana baca novel dan cerpen boleh meningkatkan semangat nasionalisme? Tanpa pergi mana-mana, baca biasanya sahaja. orang baca novel cinta ni, dia mengelamun sajalah seolah-olah dia duduk di dalam novel tu, kan. Tapi sebelum saya ulas, saya nak buka ruang. Ada siapa yang nak memberikan input atau respon terhadap soalan Najih? Silakan. Saya nak cuba jawab, cikgu. Okey, Kartik. Bagus, silakan. ya. Silakan, Pada Kartik. saya, bila kita baca sesuatu, tidak kisahlah macam zaman sekarang, kalau baca tulisan di Facebook ke Twitter ke, secara tak sedar kita boleh terpengaruh juga dengan apa yang ditulis. Ya, cikgu, terpengaruh dengan apa yang ditulis. Terima kasih, Kartik. Betul, Nisa. Ya, elemen pengaruh itu yang kita nak angkat. Bagaimana penulisan itu memberi pengaruh kepada masyarakat dan juga pembaca. Sebab, Nisa, kita kena faham, ya, konten ataupun isi nasionalisme ini berat. Berapa ramai orang suka ambil tahu tentang dunia politik, ya, tentang ekonomi, tentang isu-isu sosial, pendidikan, ya, tentang hak wanita. Jadi untuk menarik minat pembaca, jadi penulis ini membuat dalam bentuk yang sangat kreatif. Iaitu dalam bentuk kesusasteraan. Bila kita baca novel, seolah-olah itulah watak yang hampir tepat dengan diri kita. Sebab itu kita tengok pada novel dan juga cerpen seperti Awang Putat, ya, seperti Melur Kuala Lumpur. Melur Kuala Lumpur ni dia bercerita tentang kisah cinta saja, Nisa, ya, tetapi cinta itu dizahirkan melalui watak Nurisa, juga namanya hampir sama, ya. Nurisa dan Sulaiman ini cinta tak jadi. Tetapi di situ digambarkan watak Nurisa itu seolah-olah wanita yang bukan biasa pada zaman itu. Wanita yang dah ada pendidikan, yang dah sangat teliti dalam pilihan jodohnya. Jadi itulah elemen emansipasi wanita, ya, tentang mesej supaya mementingkan pendidikan dalam hidup, ya. Okey, baik, Nisa. Saya nak
cuba uji murid saya? Boleh, tak ada masalah. Sempat atau tidak? Boleh. Kita Boleh. cuba. Kita cuba ya. Okey. Baik. Saya nak berikan satu soalan. Iaitu soalan yang pertama. Siapakah tokoh yang mencetuskan revolusi di China sehingga menjadi ikutan tokoh di tanah air kita? Siapa nak jawab? Murid-murid di rumah pun boleh mereka cuba. akan angkat gambar Nisa ya. Kena Saya angkat dah gambar. sediakan satu tugasan. Baik, boleh. Okey. Boleh pilih gambar yang ada bersama dengan anda. Okey, kita nak tengok siapakah tokoh yang menggerakkan revolusi di China sehingga menjatuhkan dinasti Manchuria. Untuk menguasai topik ini kita mesti kenal. Roslina dah bersedia. Okey, angkat saja Angkat Roslina. saja, tak ada mengapa. Okey, jangan tigu ya. Okey, Xavier, Kartip, Najiha, tengok adakah tokoh yang sama, cikgu? Ya, betul. Ya. Dr. Sun Yat-sen. Tepat sekali. Okey. Baik, tahniah diucapkan. Saya berikan 4 daripada 5 bintang untuk percubaan tahniah mereka yang semua. pertama. Kita pergi kepada persoalan yang kedua. Soalan yang kedua, saya nak tanya, siapakah penulis novel Putera Gunung Tahan dan Anak Mak Lela Gila? Saya ingat ni tadi kita dah sentuh sebentar lagi. Boleh terus angkatkan gambar. Boleh Jangan angkat malu-malu. gambar siapakah penulis novel Putera Gunung Tahan dan juga Anak Mak Lela Gila. Saya tak nak sebut nama. Ya. Saya nak cuba jugalah uji Nisa ya. Boleh, Gambar cikgu. siapa ni Nisa ya? Ini adalah tokoh yang kelahiran negeri saya, iaitu Pak Sako. Pak Sako Ya. ya, tepat sekali. Ini ialah Pak Sako ya. Berasal daripada Temelloh, sebab itu ada tulis tentang Gunung Ya, Gunung Gunung Tahan ya. Tahan. Okey, dalam cerita itu sangat menarik untuk kita kaji. Baik, kita pergi ke persoalan yang ketiga. Soalan yang ketiga saya nak tanya, kena fikir juga ni, spontan ya saya nak tanya. Baik. Tokoh ini menggunakan cara yang lembut sahaja di India Ya. untuk menentang British. Baik. Seorang lelaki tua yang membawa imej lelaki India Nisa ya, berkacamata tebal ya, memakai selempang sahaja ya, kadang-kadang berkaki ayam. Ya, betul. Berkepala agak botak sedikit Pembayang-pembayang sudah diberikan, murid-murid di rumah boleh turut cuba menjawab. Siapakah tokoh yang saya maksudkan tadi? Terus angkat gambar. Angkat gambar. Siapakah tokohnya? Ah, orang yang sama okey. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi ya, yang diminati oleh Nisa. Baik, kita pergi soalan yang seterusnya. Baik. Okey, soalan seterusnya ialah siapakah yang menulis novel Melur Kuala Lumpur? Melur Kuala Lumpur. Baik. Melur Kuala Lumpur. Sudah Okey. disebut sebentar tadi. Siapa penulis novel Melur Kuala Lumpur? Okey, cari gambarnya. Okey. Murid-murid di rumah pun boleh turut sama menjawab. Okey, jawapannya ialah salah ya. Salah? Empat orang salah. Ini gambar Ibrahim Haji Yaakob. Tersasul dah. Patut saya tanya soalan tadi. Ya. Ya, jawapannya ialah Harun Aminur Rashid ya, yang menulis novel Melur Kuala Lumpur. Baiklah Nisa, itu ialah contoh kita dah mendapat gambaran murid kita ini dah mengenali tokoh-tokoh berdasarkan apa yang mereka lihat di sini. Jadi secara mudahnya tokoh-tokoh inilah yang terlibat dalam membantu gerakan nasionalisme di negara kita dan menjadi faktor pencetus kepada munculnya kesedaran di negara kita. Baik, itu saja untuk kali ini Nisa. Terima kasih. Baiklah, saya percaya mereka semua insya-Allah akan dapat menguasai. Kita kenal siapa tokoh-tokohnya, kita tahu apa yang telah disumbangkan oleh tokoh-tokoh ini. Murid-murid di rumah pun boleh terus menyimak buku teks masing-masing untuk informasi-informasi lanjut. Kita akan berhenti seketika. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Terima kasih murid-murid kerana masih menonton Didik TV KPM bagi mata pelajaran sejarah topik tingkatan 4 hari ini bersama-sama dengan Cikgu Bayahaki dari SMK Mahmud Raup Pahang. Kita akan melihat pula kepada perkembangan nasionalisme itu sendiri. Saya pula yang tersasul ni Cikgu. Macam mana? Okey, baiklah Cikgu, jom kita teruskan. Okey, baik. Tajuk kita yang ketiga ini kita akan lihat perkembangan nasionalisme. Dalam buku teks dia ada ceritakan dari sudut 3 elemen, ya, iaitu yang pertama perjuangan golongan intelektual, yang kedua perjuangan melalui penulisan, yang ketiga ialah perjuangan melalui persatuan. Kita nak cuba kaji hari ini 2 elemen ini, iaitu yang pertama golongan intelektual dan juga penulisan, ya Nisa. Baik, kita pergi yang pertama ialah perjuangan golongan intelektual. Golongan intelektual ini, jika kita baca satu buku yang cukup popular lah dalam kalangan sejarawan, yang ditulis oleh William Aroof. Ya, William Aroof ini seorang warga negara Scotland. Nak cerita orang luar sanggup nak belajar tentang nasionalisme kita ini, dia sanggup duduk dengan keluarga angkat Melayu, ya, dan belajar tulisan Jawi untuk mengkaji teks-teks ini dan juga mendalami gerakan nasionalisme di negara kita. Kata William Aroof ini dalam buku dia, nasionalisme Melayu bersendikan 3 golongan, dia kata, iaitu golongan yang pertama ialah golongan intelektual berpendidikan agama, yang kedua golongan intelektual berpendidikan Inggeris, dan yang ketiga golongan intelektual berpendidikan Melayu. Jadi 3 golongan ini memainkan peranannya yang tersendiri. Yang pertama kita lihat golongan intelektual berpendidikan agama, mereka memainkan peranan dari sudut kita lihat kemunculan kaum muda. Ya, bila sebut muda mestilah ada tua, Nisa, ya. Jadi apakah yang dimaksudkan kaum muda dan kaum tua ini? Saya nak jelaskan sedikit. Kaum tua dan kaum muda ini tidak merujuk pada umur, tetapi dia merujuk kepada kelompok pemikiran dan juga ideologi seseorang itu. Tua bermaksud lama, muda bermaksud baru, ya. Jadi golongan yang masih lagi memegang kepada nilai konservatif, nilai-nilai tradisi lama ketimuran ini, mereka ini dipanggil sebagai kaum tua. Dan kaum muda ini ialah golongan yang progresif, yang nakkan pembaharuan, yang melihat bahawa kita perlu berubah daripada nilai-nilai lama dan juga pergi ke arah satu anjakan paradigma dalam hidup ini. Jadi gerakan kaum muda ini menyalurkan idea gerakan islah yang saya terangkan tadi dan meletakkan beberapa elemen yang nak digerakkan, iaitu Islam ialah asas perjuangan dunia akhirat. Dan apakah kesedaran dan juga tindakan mereka? Mereka menubuhkan madrasah, sekolah, Nisa, sampai tahap menubuhkan sekolah untuk menyebarkan fahaman islah dan juga memupuk kesedaran tentang kepentingan pendidikan dalam kalangan masyarakat. Ya, kerana ketika ini ramai orang Melayu yang tidak memandang pendidikan sebagai suatu perkara yang sangat penting, mereka berjuang, ya. Dan kesannya ialah kemajuan dalam pendidikan itu dibawa dan pemodenan sikap itu, khususnya golongan wanita yang dahulunya terpinggir daripada arus pendidikan, mula melihat pendidikan suatu yang sangat penting. Diberi peluang. Ya, mereka dapat peluang dan mereka sendiri nakkan pembelajaran itu. Dan mereka menggunakan akhbar seperti Al-Imam dan juga akhbar neraca. Yang kedua ialah golongan intelektual berpendidikan Inggeris. Mereka ini berasal daripada MCKK. Apa itu MCKK, Nisa? Maktab Melayu Kuala Kangsar bahasa Melayunya. Malay College of Kuala Kangsar. Ya, betul, ya. Memang pengetahuan sejarah Nisa tu dah cukup bagus, ya. Okey, dan MCKK ini melahirkan golongan intelektual berpendidikan Inggeris, dan tujuan asal MCKK ini dibuat ialah untuk melatih anak bangsawan bagi diserapkan dalam pentadbiran kerajaan. Tetapi golongan ini mereka tidak melihat kepada diri mereka sahaja. Mereka nakkan lebih ramai lagi anak Melayu terlibat di dalam kerajaan, dan juga mereka mula menyuarakan hak pendidikan bagi orang Melayu yang berasal daripada kelas yang rendah, dan juga menuntut British membaiki taraf hidup dan juga membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Siapakah contoh tokoh intelektual berpendidikan Inggeris ini? Siapa? Raja Chulan. Raja Chulan, lagi Raja Abdullah
dan juga Mahmud Mat. Ya, ini ialah contoh. Di Kuala Lumpur ni ada satu jalan yang menggunakan tokoh ni. Jalan apa? Jalan Raja Chulat, belakang rumah saya. Belakang rumah Nisa saja ya. Itu ialah contoh tokoh intelektual berpendidikan Inggeris. Yang ketiga ialah intelektual berpendidikan Melayu. Ya, mereka ini banyaknya bergerak di universiti saya hari ini, Universiti Pendidikan Sultan Idris atau dulu dikenali sebagai Maktab Perguruan Sultan Idris, SITC ya. Dan SITC ini melahirkan guru contoh seperti Abdul Hadi Hassan ini yang meniupkan semangat kesedaran ini kepada bakal-bakal guru dan juga golongan yang akan bergerak sebagai nasionalis. Dan peranan Zakbar ini juga. Kita bincangkan bagaimana Zakbar ini sangat besar jasanya, iaitu beliau menubuhkan satu pejabat namanya Pejabat Karang Mengarang dan daripada situlah mereka menghasilkan buku dan karya ya untuk menyebarkan ideologi kesedaran nasionalisme ini. Kemudian mereka juga menghasilkan banyak buku-buku dan yang paling besar kali impaknya ialah di SITC ini berjaya menubuhkan Kesatuan Melayu Muda ni, yang menjadi satu pertubuhan sosioekonomi yang cukup hebat dalam lipatan sejarah kita. Baik, kita nak lihat yang seterusnya ialah peranan akhbar dan majalah, Nisa ya. Peranan akhbar ini juga memainkan peranan yang cukup besar dalam menyebarkan lagi gerakan nasionalisme apabila mereka menyuarakan isu hak masa depan bangsa dan apabila munculnya polemik di antara Tok Kenali dengan golongan kaum muda ini, dia sebenarnya menimbulkan lebih banyak perbincangan dan juga pencambahan idea dalam kalangan masyarakat. Dan ada juga syarikat penerbitan seperti syarikat Julutong Press di Pulau Pinang ini yang menerbitkan banyak akhbar pada waktu itu. Kita ada peranan intelektual berpendidikan Melayu yang memimpin kemunculan akhbar, contohnya Utusan Melayu, Lembaga Melayu, Warta Malaya, Warta Jenaka dan lain-lain ya. Jadi jika kita lihat di Sarawak juga ada akhbar seperti Fajar Sarawak ya yang mengkritik tentang nasib kaum Bumi Putera dan juga pemerintahan keluarga Brooke. Dan kita nak lihat secara ringkaslah Nisa ya, iaitu akhbar masyarakat Cina dan India. Pada zaman ini akhbar masyarakat Cina dan India sudah pun ada, tetapi orientasi mereka masih lagi terikat kepada laporan berita dari negara asal. Kerana mereka waktu ini belum lagi seperti masyarakat majmuk kita yang ada pada hari ini ya. Jadi jika kita lihat akhbar seperti Latpau, Modern Daily ya, dan akhbar-akhbar ini banyak melaporkan perkembangan di negara asal mereka, dan sehinggalah masuk kepada era seterusnya barulah mereka memberi fokus kepada masyarakat di sini. Ya, termasuklah juga dengan masyarakat India juga mempunyai akhbar sendiri seperti Tamil Nesan dan juga Tamil Murasu ini. Jadi ini ialah contoh bagaimana akhbar dan juga golongan intelektual ini menggerakkan lagi semangat kesedaran nasionalisme dalam kalangan masyarakat. Baik Nisa, saya sediakan tugasan juga kepada murid untuk mereka kongsikan dapatan kajian mereka sendiri bersabit dengan akhbar mungkin. Baik, siapa nak kongsikan silakan. Boleh kongsikan dapatan ataupun kajian anda. Murid-murid di rumah pun boleh mencatat nota daripada perkongsian rakan-rakan di talian. Siapa nak mulakan dahulu? Ya, silakan. Kartik yang senyum manis je dari tadi. Silakan Kartik. Ada dua jenis isu yang menarik perhatian saya. Akhbar seperti Utusan Melayu, Lembaga Malaya, Warta Negara, Fajar Sarawak ada menyentuh banyak isu tentang kepentingan mangsa. Pertama, isu sosial atau pendidikan. Contohnya isu memajukan pendidikan tinggi orang Melayu dan menggalakkan pendidikan untuk anak perempuan. Selain itu, dari segi ekonomi pula, isu menggalakkan perniagaan dalam kalangan orang Melayu dan melarang orang Melayu menjual tanah juga disentuh. Ya, banyak isu sebenarnya di dalam akhbar itu disentuh oleh kelompok penulis. Baik, yang kedua, siapa nak kongsikan seterusnya dapatan? Cikgu. Ya, silakan Javier, nak cuba. Silakan. Majalah Bulan Melayu, pengarangnya Zaitun Sulaiman. Majalah ini menggalakkan paduan dalam kalangan guru perempuan Melayu Johor serta menggalakkan pendidikan untuk wanita. Selain itu, mendorong wanita menjaga kesopanan, perasaskan nilai Islam dan budaya Timur. Akhir sekali menggalakkan wanita menjadi obor untuk memajukan bangsa.
Baik, terima kasih. Itu ialah contoh bagaimana Ibu Zain, nama gelarannya, menggerakkan tentang kesedaran dalam kalangan wanita, Nisa. Mungkin Nisa pada hari ini perlu juga berterima kasih kepada Ibu Zain sebenarnya. Pastinya. Wanita pada hari ini ramai yang berkejaya dan juga memegang jawatan yang sangat penting, Nisa. Baik, saya nak kongsikan satu lagi karya, iaitu bagaimana karya kreatif ini. Karya-karya yang berbentuk kesusasteraan ini seperti novel, kita tengok puisi, kita ada cerpen, tokoh-tokoh ini menggunakan elemen kesusasteraan ini untuk menyebarkan mesej, memberi kritikan kepada masyarakat supaya mereka sedar akan keadaan diri dan apa yang patut mereka buat untuk mendapat kesenangan dalam hidup. Jadi Nisa, saya sediakan satu tugasan ini. Sajak yang bertajuk Ibuku. Sajak. Tadi saya bersajak, sekarang saya nak tengok pelajar, murid saya yang bersajak. Okey, siapa nak cuba untuk mendeklamasikan sajak Ibuku? Silakan. Silakan. Saya cikgu. Silakan Najiha. Najiha, okey, silakan. Sajak dari bumi Terengganu. Ibu mahkota negeri, bersumpahlah ananda dalam dunia, membela pelihara akan bondaku. Ananda Mastika Puri, selamatlah engkau dalam bahagia. Siratkan niatmu sebagai biku, oh ibuku. Terima kasih Najiha. Tepukan untuk Najiha. Sajak yang cukup puitis maknanya sekali, Nisa. Jadi saya nak tanya Roselinah lah. Dia diam saja dari tadi kan. Kita nak tanya, ibuku ni, ibu yang disebut ni sebenarnya dia merujuk kepada siapa, Roselinah? Adakah mak di rumah kita tu atau siapa sebenarnya? Negeri. Tanah air, tepat sekali. Saya berikan 4 daripada 5 bintang kepada mereka atas usaha yang mereka buat, Nisa. Jadi tepat sekali, ini ialah contoh bagaimana karya ini menulis tentang kita perlu membela, memelihara bonda kita, tanah air kita. Pada hari ini kita lihat di luar sana Rusia dan juga Ukraine sedang berperang, Orang sanggup mati mempertahankan negara mereka. Itu ialah contoh bagaimana semangat nasionalisme itu perlu ada dalam kalangan generasi pada hari ini untuk kita menjadi warga yang mempertahankan ibunda kita sampai bila-bila, Nisa. Baik, betul, saya setuju. Kerana ia akan memupuk semangat patriotisme yang lebih mendalam. Baiklah, kita akan beristirahat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Saya jumpa anda semua selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang masih menonton Didik TV KPM. Kita akan melihat pula kepada kesan perkembangan nasionalisme. Silakan Cikgu Baihaki, kita teruskan. Baik, seterusnya kita akan lihat tentang kesan perkembangan nasionalisme. Kesan ini kita akan lihat dalam 3 aspek, iaitu politik, ekonomi dan juga sosial. Baik. Dari segi politik, kita akan lihat bagaimana peningkatan peluang pekerjaan, dasar desentralisasi British itu sendiri dan apa impaknya kepada masyarakat Cina, India dan juga tindakan British itu sendiri. Dari segi ekonomi, kita akan lihat bagaimana kemunculan semangat berniaga dalam kalangan masyarakat dan juga bagaimana fungsi pendidikan itu dalam membantu meningkatkan taraf hidup. Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana masyarakat mula sedar akan kepentingan pendidikan sehingga mereka berusaha untuk mengumpulkan dana. Dan yang ketiga ialah dari sudut sosial, kita akan lihat bagaimana masyarakat mula menuntut peluang pendidikan, kemudian wujudnya peningkatan lepasan SITC, pendidikan untuk wanita dan sedikit tentang masyarakat India, Ceylon dan juga China. Baik, kita pergi kepada yang pertama dari sudut politik.
bagaimana gerakan nasionalisme ini berjaya membantu untuk meningkatkan peluang pekerjaan dalam pentadbiran kerajaan. Seperti yang saya jelaskan, masyarakat ataupun kelompok intelektual berpendidikan Inggeris ini sangat mendesak supaya masyarakat kita diberi peluang untuk terlibat di dalam sektor pekerjaan dalam pentadbiran kerajaan, dan kita lihat bagaimana kesannya bilangan orang Melayu dalam Malayan Civil Service MCS bertambah dari 7 orang pada tahun 1930 dan bertambah kepada 20 orang pada 1937. Ya, dalam tempoh 7 tahun ada peningkatan bilangan. Inilah contoh bagaimana kesannya. Dan masyarakat Cina itu sendiri, bagaimana golongan revolusi mula memandang pendidikan ini sebagai suatu yang penting. Dahulu masyarakat Cina lebih berorientasikan mencari pendapatan dan juga keuntungan sahaja, sehingga mereka mengabaikan elemen pendidikan, ya Nisa. Jadi bagaimana masyarakat mula mewujudkan kelab bacaan dan juga pasukan drama untuk menyampaikan berita daripada negara Cina, dan akhir sekali mereka mewujudkan sekolah Cina ini yang menggunakan bahasa Mandarin sebagai bahasa pengantar untuk memperkasakan pendidikan dalam kalangan masyarakat Cina. Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana reaksi British ini sendiri, ya. Bagaimana British mula berhati-hati dan bertindak mengadakan sekatan. Sebenarnya apabila masyarakat semakin cerdik, makin sukarlah penjajah untuk mengawal masyarakat tersebut. Ya. Jadi apa yang berlaku, British terpaksa mengambil tindakan keras kepada tokoh-tokoh nasionalisme ini. Contohnya Ibrahim Haji Yaakob, Ishak Haji Muhammad dan juga Ahmad Bustamam ini, sampai mereka ditangkap dan dipenjarakan di Singapura, sehinggalah mereka dibebaskan ketika penguasaan Jepun di tanah Melayu pada tahun 1942. Ya. Ini ialah contoh bagaimana dari sudut politik. Seterusnya kita lihat bagaimana dasar British itu yang tidak mesra kepada kuasa dan juga kedudukan Raja-Raja Melayu ini mula dibantah oleh masyarakat Melayu. Ya. Dan mereka mula menyuarakan tentang isu bersabit dengan permasalahan ini dalam Persatuan Peringkat Negeri, dan juga kita lihat bagaimana masyarakat India mula muncul sebagai masyarakat yang mula memandang tanah Melayu ini sebagai sebuah negara yang mereka akan diami dalam tempoh yang agak lama, sehinggalah kita lihat masyarakat India menjadi sebahagian daripada rakyat Malaysia pada hari ini. Ya. Dan sebahagian daripada mereka ini yang lahir di tanah Melayu, mereka menggelarkan diri mereka ialah the straight born of people. Ya. Jadi bila kita lihat di sini, mereka sudah berusaha untuk membentuk identiti tersendiri dan semakin mementingkan perpaduan dan cakna politik di tanah Melayu. Baik, kita lihat dari sudut ekonomi, bagaimana dalam karya-karya ini mengkritik tentang orang Melayu yang mudah ditipu di dalam perniagaan, orang Melayu yang malas berusaha untuk mewujudkan kesatuan dan juga koperasi dari sudut ekonomi. Kesannya ialah munculnya kesedaran untuk berniaga. Ya. Kita lihat bagaimana hasil gesaan kaum muda ini membangkitkan kesedaran semangat berniaga dalam kalangan masyarakat Melayu. Dan ada persatuan seperti Al-Jami'ah Al-Khairiyah di Singapura ini ditubuhkan, dan semangat berniaga dan menulis rencana berinformasi tentang kemajuan berjaya dibangkitkan. Baik, seterusnya kita lihat dari sudut pendidikan, bagaimana masyarakat mula melihat bahawa pendidikan itu suatu yang sangat penting. Pada awalnya penekanan pendidikan British ini kepada pendidikan tahap rendah saja. Maksudnya di sekolah rendah saja, Nisa. Secara asas saja. Ya, secara asas saja, tahu tentang bertukang dan bertani saja atau mengenal huruf saja. Tetapi mula menimbulkan semangat untuk belajar lebih lagi dalam kalangan masyarakat. Lebih-lebih lagi apabila tokoh seperti Zabba ini membangkitkan isu ini semasa mengajar di SITC. Dia mengkritik tentang sikap kita yang tidak memandang ilmu pengetahuan dengan lebih tinggi lagi, dan golongan-golongan yang menjadi pelatih di SITC ini akhirnya keluar dan juga menyebarkan mesej membangkitkan kesedaran untuk masyarakat mendalami pendidikan tinggi dan kurikulum bahasa Inggeris itu sendiri. Dan yang ketiga, kita lihat bagaimana masyarakat mula melihat bahawa pendidikan ini perlukan pelaburan, modal, dan mereka mula mengumpulkan dana untuk pendidikan. Kita lihat bagaimana akhbar The Malay Mail dan juga The Malaya Tribune mengasaskan dana membantu orang Melayu belajar di luar negara. Bagaimana kita nak belajar di luar negara hari ini, kita perlukan beasiswa. Ini bukan murah. Perbelanjaan yang besar. Memerlukan perbelanjaan besar. Jadi sejarahnya jika kita lihat di sini,
usaha mengumpulkan dana ini sudah pun ada, dan kita lihat tokoh seperti Tunku Abdul Rahman, ya, Tunku Yaakob dan juga Muhammad Zain Arifin ini antara kelompok contoh kita berjaya menghantar anak Melayu belajar di luar negara. Baik. Dari segi sosial, Nisa, ya, kita lihat bagaimana masyarakat mula menuntut peluang pendidikan dan apabila ia disuarakan melalui akhbar, majalah dan persatuan, masyarakat mula lebih cakna dan wujudnya peningkatan lepasan SITC, ya, bagaimana golongan yang mendapat pendidikan ini mula bertambah daripada 58 orang pada Mac 1924 kepada 141 orang pada September 1940, ya, yang akhirnya mereka ini pulang semula kepada masyarakat sebagai seorang guru dan membantu meningkatkan taraf pendidikan dalam kalangan masyarakat. Begitu juga dengan pendidikan untuk wanita, ya, bagaimana Ibu Zain di Johor menggerakkan gerakan ini dan semakin ramai guru wanita muncul dalam arena pendidikan bagi mendidik anak bangsa, ya, dan kita lihat bagaimana isu ini merupakan suatu isu yang cukup dekat di hati kita dan itulah contoh kejayaan daripada gerakan nasionalisme. Dan sedikit tentang masyarakat India dan Ceylon, ya, kita lihat bagaimana masyarakat ini mula mewujudkan persatuan, ya, untuk memikirkan tentang perpaduan, tentang bergerak seiring. Dan masyarakat Cina pun sama, kita lihat bagaimana Tan Chee Lock misalnya, ya, menggerakkan badan-badan dan juga gerakan untuk memastikan masyarakat Cina juga tidak tertinggal mendapat akses kepada pendidikan, ya. Jadi Nisa, ini ialah sebahagian daripada apa yang kita lihat kesannya apabila gerakan nasionalisme itu digerakkan. Jadi Nisa, saya nak buat satu lagi permainan. Boleh cikgu, iaitu tak ada masalah. Permainan teka maklumat, ya. Okey, mungkin murid-murid akan bersedia dengan kertas A4, catatkan semula jawapan ini dalam bentuk jawapan yang betul. Baik, jawapan yang betul. Murid-murid di rumah pun boleh cuba untuk menjawab soalan-soalan akan dipaparkan. Jom cikgu, kita pergi kepada soalan pertama. Kita pergi soalan yang pertama. TALAUP. Apa jawapannya? Okey, pembayangnya ada di sini. Saya nak minta Nisa tolong baca ke pembayang untuk murid kita di sana. Yang pertama, akhbar ini merangsang pemikiran masyarakat Huaqiao, kaum Cina seberang laut untuk kekalkan identiti dan perjuangkan nasib wanita serta perasaan cinta akan negara Cina dan orientasi serta aspirasi penulisan akhbar cenderung ke arah negara asal mereka. Kita telah sentuh. Kalau ada jawapan, terus je angkat jawapan anda. Jangan tunggu. Terus je angkat jawapan yang di rumah. Susun semula jawapan anda. Sila angkat susun terus. Susun saja huruf-huruf yang ada. Okey, tinggi sikit Latifah Roslina. ke apa benda tu? Latpau, okey. Javier, Kartik, bagaimana dengan jawapan anda? Latpau, betul ke cikgu? Latpau, ya, betul. Kita lihat jawapannya tepat sekali, Latpau, ya. Kita lihat soalan yang kedua, kita uji lagi mereka. Boleh. Okey. Akhbar ini ditulis oleh Muhammad Rakawi Yusof, Muhammad Awi Anang, Muhammad Daud Abdul Ghani dan menjadi saluran untuk menyedarkan kaum yang dijajah. Akhbar ini juga menggesa masyarakat bangkit menuju kemajuan. Pembayang telah diberikan. Pembayang diberikan. Adakah anda kenal tokoh-tokoh yang disebut dari negeri mana? Murid-murid di rumah ada yang dah dapat jawapan tu, yang di dalam talian angkat je, tak apa, angkat je terus jawapan anda. Siapa yang dah siap? Ya, Fajar Sarawak. Kartik, Kartik belum siap. Sama? Ya, sama. Fajar semua tepat Sarawak sekali. Fajar Sarawak. Baik. Okey, seterusnya. Kita pergi ke soalan yang ketiga. Ini jawapannya tepat. Baik. Ini saya berikan pada Nisa untuk bacakan. Boleh. Lepasan Maktab Melayu Kuala Kangsar MCKK. Tokoh ini dikategorikan sebagai intelektual berpendidikan Inggeris dan menggunakan kedudukannya dalam kerajaan untuk suarakan hak pendidikan orang Melayu. Beliau menuntut British membaiki taraf hidup dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada orang Melayu. Siapakah tokoh yang dimaksudkan? Kita ada huruf yang telah diterbalik-terbalikkan. Angkat terus jawapan anda. A-H-U-L-N-C. Semuanya menjawab Raja Chulan, cikgu. Raja Chulan, adakah jawapannya tepat? Betul. Ya, betul. Ya, tepat sekali. Dan yang terakhir mungkin. Yang terakhir, Anissa, boleh. Okey. Saya berikan. Ini sebuah syarikat yang menyuburkan kegiatan penerbitan akhbar beroperasi di Pulau Pinang. Pulau Pinang. Cepat dan pantas, ya. Tadi saya dah terangkan. Kita lihat.
Murid-murid di rumah ada yang dah dapat jawapannya. Ada yang angkat tangan pula di depan kaca televisyen tu. Okey, kita lihat jawapan rakan-rakan kita di sini. Panjang kalau dah tulis angkat je Okey, terus. angkat saja. Roslina mungkin dah bersedia. Roslina ni laju ya menulis. Laju. Jawapannya sentiasa betul-betul pantas. teliti dan perhati. Ini jawapan Roslina. Kita lihat rakan-rakan yang lain, Najiha, Kartik dan juga Xavier, macam mana dengan jawapan mereka. Okey. Dah selesai. Jelutong Express. Itu syarikat bas ya. Itu pengangkutan. Tak apa. Dia dah dapat yang betul tu kat situ. Kartik bagaimana? Okey, Xavier pun. Okey, kita betulkan 1S tertinggal pada jawapan Najah tapi tetap betul ya. Tetap betul. Baik. Kita lihat adakah tepat jawapannya? Ya, tepat sekali. Jelutong Press. Baik, Nisa, kita buat sedikit kesimpulan. Kesimpulan dan juga pentaksiran penilaian keseluruhan saya kepada berikan murid-murid kita. Sebelum saya berikan markah kepada mereka, saya pulangkan kepada mereka untuk memberikan respon terhadap topik yang kita belajar hari ini. Siapa nak berkongsi? Mungkin kita boleh panggil satu murid untuk berkongsi respon anda. Silakan. Mana-mana murid boleh kongsikan. Silakan, Kartik, silakan. Pada pandangan saya, kehidupan kita pada hari ini mempunyai kaitan dengan perjuangan tokoh-tokoh nasionalis yang kita belajar hari ini. Kita ada kaitan dengan tokoh nasionalis yang kita belajar. Baik, saya berikan rumusan pentaksiran pada hari ini. Markahnya 94 daripada 100 atas usaha yang mereka buat. Dapat A+ dah. A+ dah. Sikit lagi 95 baru A+. Betul-betul. Sudah A+ ya. Baik, Nisa. Jadi secara rumusannya saya nak terangkan, apabila kita bercakap tentang nasionalisme, dia bersabit dengan perasaan cinta akan tanah air. Daripada perasaan nasionalisme inilah yang menghasilkan semangat kebangsaan, semangat patriotisme, semangat cintakan negara yang ada pada hari ini. Jadi semuanya bermula daripada gerakan nasionalisme. Jadi Nisa, sebelum kita tutup sesi ini, saya nak buat satu perasmian lah. Mungkin dia jadi galeri tokoh nanti. Boleh, tak ada masalah. Saya nak sebelum minta itu, Nisa cikgu, untuk buka dan juga merasmikan. Boleh, saya ada satu soalan untuk cikgu. Bagi rakan-rakan ataupun murid-murid di rumah, bagaimana mereka nak mendapatkan bahan pembelajaran dan rujukan bagi topik kita hari ini, cikgu? Kita boleh dapatkan daripada sumberku. Portal sumberku, seperti pautan yang tertera di kaca televisyen anda. Jadi untuk latihan yang kita belajar hari ini, semuanya dah diletakkan di situ dan anda boleh rujuk cuba di rumah. Okey, cikgu. Silakan Nisa. Jom kita saksikan apakah elemen kejutan yang kita nak berikan pada hari ini. Itulah dia. Okey, saya berikan hadiah untuk Nisa lah. Semoga menjadi sebahagian daripada tokoh nasionalisme yang kita bincangkan pada hari ini. Cikgu, saya kehilangan kata-kata. Betul pertama ya. Ini kali. bukan dirancang ya. Dia pun tidak tahu gambar dia. Okey, terimalah hadiah daripada kami tim hari ini untuk pengacara kita pada hari ini. Baik, terima kasih cikgu. Saya sangat berbesar hati untuk menerima hadiah ini dari cikgu, hasil lukisan portret cikgu Bayi Haki sendiri ya. Terima kasih, ini pertama kali saya dapat portret. Baiklah, saya ingin ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Bayi Haki dari SMK Mahmud Raub Pahang di atas perkongsian topik kita pada hari ini. Terima kasih murid-murid di Google Meet kerana bersama-sama dengan kami melakukan aktiviti dan berkongsi dengan kami dapatan dan kajian yang telah anda lakukan. Terima kasih murid-murid di rumah kerana setia menonton kami sehingga ke akhir rancangan. Semoga kita berjumpa lagi di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih.